Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat-sahabat seperjuangan. Dekat TikTok saya tak buat malam ni ya. Tak buat. Buat dekat Facebook je. Sebenarnya kat TikTok yang ramai. Kat Facebook ni kurang sikit, tapi tak apalah buat kat Facebook. Sabarudin, Waalaikumsalam. Nurizam Said, Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian, bantu sikit. Pak Long Madi, terima kasih. Saya 2-3 hari tak apa sihat. Kepala sakit. Tu yang saya tak buat live tu. Biasalah kan. Hujan panas. Kepala kita pun sakit sembuh. Lebih kurang macam tu kan. Jadi tajuk kita pada malam ni, macam tulis kat atas tu lah. Cadangan saya tu, supaya jawatan Presiden Tuan Muhammad Raimi tidak dibuka untuk dipertandingkan di pemilihan yang akan datang. Justifikasi dah banyak lah. Yang pertama, untuk kestabilan kerajaan perpaduan. Yang kedua, untuk kestabilan parti. Yang ketiga, Presiden kita dah menjawat jawatan TPM, Timbalan Menteri. Diselarilah dengan kedudukan beliau sebagai Presiden UMNO. Kita dah belajar daripada pengalaman sebelum ni, yang mana bila wash Presiden jadi Perdana Menteri, Presiden tak ada jawatan, Deputi Presiden tak ada jawatan, keadaan parti tu tak berapa cantik. Jadi berpecah belah. Sekarang ni dah tersusun balik dah. Yang mana Presiden, Timbalan Perdana Menteri. Deputi Presiden, Menteri Pertahanan. Jadi tak timbul isu macam zaman Perikatan Nasional 2.0, Ismail Sabri, Vice Presiden Perdana Menteri. Presiden dengan Deputi Presiden tak ada jawatan, dia tak stabil. Jadi sekarang ni ternampak dah stabil balik dah cantik balik dah. Itu yang pertama lah. Yang kedua ni sebab kita pun tahu gerombolan ejen bersatu ni masih ada lah UMNO. Dan mereka ni pun bukan calang-calang juga. Jadi kita mau mereka ni berpeluang untuk buat kacau bilau, memecahkan UMNO sekiranya jawatan Presiden dibuka untuk dipertandingkan. Jadi kadang-kadang dalam politik ni kita kena guna juga kaedah tutup pintu. Kalau kita ni terlalu membuka pintu, boleh, tapi the right time lah. Macam sekarang ni, tuan dalam UMNO ni kita tahu ada kluster bersatu. Tuan Sekretari kan? Di kluster bersatu ni dia ancaman kepada kedudukan kerajaan perpaduan. Okey, kita sekarang fokus untuk kestabilan kerajaan perpaduan. Kestabilan kerajaan perpaduan bergantung kepada kestabilan parti-parti yang menyokong kerajaan perpaduan. Okey. Salah satu parti yang terbesar menyokong kerajaan perpaduan dengan 26 kursi plus 4 kursi adalah UMNO. Jadi kita tak boleh hari ini tersilap lagi. Kita dah silap banyak kali dah. Betul tak? Kali ni kita tak boleh silap lagi. Di cadangan saya ni, saya haraplah ada mana-mana MKT lah tolong bawa usul dia, jawatan Presiden tidak dipertandingkan. Dasarnya tutup pintu sementara waktu. Sebab sekarang ni kalau kita buka jawatan Presiden semua ni, dia kesan dia pecah belah parti. Kalau berlaku pecah belah parti, kerajaan juga akan pecah belah. Dan mungkin kita mengulangi kerajaan satu penggal 3 Perdana Menteri macam tu lah. Ya, AMC. Saya minta maaf, orang sihat sikit. Ya, Nurizam Said dah. Ni kita tutup pintu lah. Kita tutup pintu ni kepada pengkhianat parti ni. Sebab sekarang ni kita tahulah yang nak cabur Presiden KJ.
Kita bukan takut dengan KJ. Tapi kita tak membuang masa kita. Kita nak buat kerja, jangan buat kerja sia-sia lah. Membuang masa kita. Kan? Kita dah terluka parah. Kan? Jangan parah kali luka kita. Ditutup pintu. Jangan bagi KJ bertanding. Habis tu tak? Siapa-siapa pun tak boleh lawan jawatan Presiden. Dulu pun Tun Mahathir pernah buat. Tun Mahathir pernah buat. Jawatan Presiden tak bertandingkan. Tapi jawatan Deputi Presiden dipertandingkan. Tapi trik ni, kan, usul saya ni, jawatan Presiden dengan jawatan Deputi Presiden tidak dipertandingkan. Justifikasi saya dah bagi tadi untuk kestabilan Parti UMNO. Clear? Clear tuan-tuan? Dalam perjuangan ni, tuan-tuan, kena guna juga dasar untuk pintu. Kalau kita ni terlampau terbuka, nak tunjuk sangat kita demokrasi sampai parti kita terbunuh, kerajaan jatuh, buat apa? Baik kita tutup pintu, jangan buka ruang kepada ejen bersatu untuk melakukan gerakan, menjatuhkan parti, menjual parti kepada bersatu. Selesai masalah. Dia orang nak kata apa? Dia orang punya pasal lah. Dulu pun dia orang mana ada belas kesian kepada kita. Dia orang tak peduli kita pun. Betul. Sekarang ni jangan duk peduli lah. Dia orang nak kata tak demokratik ke apa, itu hak mereka lah. Sebab apa tuan-tuan? Antara punca kita kalah teruk pilihan raya ke-15. Bukan kerana Presiden. Bukan kerana Deputi Presiden. Tapi kerana ejen-ejen bersatu ni. Mereka ni yang jadi gunting dan lipatan. Dan ada di kalangan mereka, bila tidak calonkan semula, mereka jadi api dalam sekam. Khianat parti itu antara punca lah kita menang 26 kursi saja. Sebab apa? Mentaliti masyarakat macam ni. Kalau orang luar parti kita hentam parti UMNO, tak ada apa. Tapi bila pemimpin sendiri yang duk hentam ke pimpinan parti, dia orang luar ni percaya. Jadi masyarakat pengundi percaya. Itu punca dia. Maknanya di pemilihan akan datang ni, tutup semua ruang. Jangan bagi pemimpin yang ejen bersatu ni peluang untuk bertanding. Dasar ni sebut dasar tutup pintu. Dasar tutup pintu terpaksa digunakan untuk menghapuskan pengkhianat. Itu cara dia. Kalau kita nak hapuskan pengkhianat dalam parti, kita buka pintu, makna kita tak bijaksana. Tapi kalau kita bijaksana, gunakan dasar tutup pintu, supaya pengkhianat-pengkhianat ni, ejen-ejen satu ni, tak boleh menawarkan diri untuk jawatan utama dan jawatan yang kedua. Jawatan ni open lah, tak apalah. Vice President macam open lah. MKT open lah. Macam biasa. Tapi jawatan Presiden, Deputi Presiden, tak payah buka. Benda ni tak perlu pindaan perlembagaan apa-apa pun, setahu saya. Benda ni bawa usul MKT saja. Justifikasi saya dah bagilah. Saya yakin pemimpin di atas punyai justifikasi yang lebih baik daripada saya lah. Dan kita sekarang ni nakkan kestabilan dan kemakmuran. Kita tak nak gaduh-gaduh ni. Dan kita tak nak buang masa nak melayan ejen-ejen satu ni. Sebab tu kita minta jawatan Presiden tidak dipertandingkan. Bukan kita takut. Kita tak bertakut. Kita ada pengalaman lawan Mahathir, lawan Muhyiddin, lawan Anwar Ibrahim. Kita ada pengalaman. Tapi kita tak mau kacau bilau. Kita dah letih, kita dah penat. Kita dah berjuang cukup lama untuk dapatkan kestabilan. Hari ini dah dapat kestabilan. Dah wujud kerajaan perpaduan. Orang Indon kata, kerajaan penyatuan. Itu contoh dia. Jadi kita pun tahu parti-parti kerajaan dah wujudkan Memorandum of Understanding MOU untuk mengurangkan kesenjangan antara parti-parti yang menyokong kerajaan. Jadi keadaan sangat stabil. Jadi hari ini pihak lawan ni dia tak puas hatilah. Ejen-ejen mereka dalam parti tak dapat jawatan, tak puas hatilah. Jadi mereka ni tentu akan merancang untuk
menjatuhkan presiden dengan apa cara sekalipun. Jadi kita tahu benda ini bahaya untuk parti kita. Bahaya untuk kerajaan perpaduan. Jadi apa kena buat? Tutup pintu. Bila tutup pintu, dia orang tak boleh buat apa. Kan? Tutup pintu. Dasar tutup pintu, tuan-tuan, perlu digunakan juga. Jangan kita ni terlampau lurus dalam demokrasi. Kan? Demokrasi itu bukan pemarih, tuan. Demokrasi itu kebijakan kita. Kan? Ini bukan soal dengan rakyat. Ini soal dalam parti kita. Dalam parti kita, tutup pintu untuk jawatan presiden, deputi presiden. Habis cerita. Jadi, orang-orang macam KJ semua ni, dia orang akan mengamuk. Biar dia orang mengamuk. Kan? Pedulikan. Kalau kita nak layan mereka, kan? Untung apa? Tak untung apa? Kan? Jawatan presiden, deputi presiden, jangan buka. Dia orang nak marah, nak cakap kat wartawan ke, nak suruh cyber troopers dia orang serang ke, itu hak mereka lah. Itu dia punya pasal lah. Kan? Itu cara yang terbaik, tuan. Kalau cadangan ni lah diketengahkan, percayalah, tuan-tuan, dia akan wujudkan kestabilan jangka masa panjang untuk UMNO. Bila kita ada kestabilan untuk jangka masa panjang, automatik kita boleh membina semula kekuatan kita di bawah, mewujudkan semula keyakinan orang-orang Melayu kepada kita, dan peluang kita di pilihan raya negeri yang akan datang ni tinggi, dan peluang kita di pilihan raya yang akan datang tu tinggi. Selagi kita tak boleh wujud kestabilan dalam parti, kita tak boleh menang pilihan raya, tuan. Kan? Macam kita lah, suami. Kalau kita ni ada masalah dalam rumah tangga kita, kita punya prestasi kerja kita akan merosot teruk. Mungkin selalu absent, kerja tak siap, kan? Kerja tak sungguh-sungguh sebab rumah tangga kita ada masalah. Maknanya dalam parti pun sama. Kan? Kalau rumah tangga parti itu bermasalah, kita tak akan boleh menang pilihan raya. Kita teruk di pilihan raya ke-15 sebab rumah tangga kita bermasalah, sebab ahli keluarga kita tu banyak dah jadi ejen bersatu, dan ada juga yang jadi pengkhianat. Itu tuan-tuan lah. Ya, Ahmad Mustaqim betul. Kan? Tutup pintu je. Kan? Kena beranilah. Bawa dasar tutup pintu untuk jawatan presiden, deputi presiden sementara waktu ni. Akan datang, bila dah clear semua dah tak ada lagi dah ejen-ejen satu ni. Masa tu kita buka lah untuk dipertandingkan. Betul tak? Bukan kita takut. Kita tak mau buang masa. Kan? Kita tak nak berbalah. Buat apa kita nak buang masa, dan buat apa kita nak buat kerja 2 kali. Buat kerja sekali je. Penat pun tak penat, kan? Tutup pintu. Kan? Orang putih kata work smart. Kan? Ada practical wisdom yang cukup. Membuat keputusan yang tepat di waktu tepat dengan alasan yang tepat. Kan? Bukan kita ni nak buka juga jawatan presiden, deputi presiden di tengah-tengah keadaan yang tidak stabil lagi ni. Kita semua tahu dalam parti kita ada ejen Muhyiddin. Takkan kita nak bagi ejen Muhyiddin lawan jawatan presiden, deputi presiden. Dia orang ni ada kekuatan sumber yang luar biasa. Betul. Dan kita faham proses pemilihan dalam parti kita ni bukan semua ahli boleh mengundi. Betul. Jadi kita tak perlulah nak buang masa, nak menyusahkan diri kita. Tutup pintu, habis cerita. Tutup pintu bukan bermakna takut. Tutup pintu bermakna bijak. Yang duk petikai ni, apa ni, Syuib Ahmad, tak ada demokrasi. Ini saya tak bercakap soal rakyat, saya bercakap soal UMNO. Saya bukan bercakap soal peti undi. Saya cakap soal UMNO. Itu hak sebagai ahli UMNO untuk mencadangkan dasar tutup pintu untuk jawatan presiden dan deputi presiden untuk menyelamatkan parti dari dikhianati kali ketiga oleh ejen bersatu. Okey, tuan-tuan. Saya berhenti dulu.
Jadi tuan-tuan ni, tolonglah war-warkan cadangan saya ni. Kan? Demi kebaikan parti. Kan? Menamatkan sengketa, menghapuskan gerombolan pengkhianat, mengembalikan parti ke landasan yang sebenar, kan? Membina semula sokongan orang Melayu kepada parti, dan insya-Allah di Pilihan Raya ke-16 kita akan menikmatilah kejayaan dia, kan? Belajar dari sejarah, kan? Okey tuan, wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tuan.